Kenali artis klasik. Bila seniman Aziz Sattar buat pertama kali berlakon, dia agak nampak sangat serius, lebih lagi diberi watak seorang guru, dan untuk makluman ini adalah filem pertamanya, dan filem pertama Aziz Sattar berlakon dalam bentuk serius. Untuk pelajaran yang pertama, dia telah memberi satu soalan yang agak sukar untuk dijawab segera kepada pelajar yang memerlukan IQ yang tinggi. Soalan itu, 100 diambil 10%, kemudian dicampur 10% lagi. Berapa jadinya? Siapa boleh jelaskan soalan ini? Sejarah menarik mengenai beliau. Dia dilahirkan di Pakalongan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia, pada 8 Ogos 1925. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Melayu Kota Raja, Singapura. Sejarah hidup Aziz di Tanah Melayu bermula ketika beliau berusia 5 tahun, apabila dia mengikut bapanya, Sattar Sawal, dan ibunya, Satimah Jalal, berhijrah ke Singapura pada 1928, dibesarkan di Kampung Pasir Panjang. Di situlah dia mempunyai dua kawan rapat yang turut menjadi pelakon terkenal, Allahyarham Saleh Kamil dan Allahyarham Sharif Dol. Aziz mendapat pendidikan sekolah Melayu sehingga darjah 6 sahaja. Dia tidak dapat menyambung pelajarannya ketika zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Borneo Utara dan Sarawak di Malaya. Pada ketika itu, pada umur seawal 10 tahun, beliau yang merupakan seorang pelawak semula jadi, telah mula menyanyi dan menari semasa majlis perkahwinan dan kenduri-kenduri di kampung. Dalam usia awal 20-an, dia menjadi pemandu lori dengan gaji sebanyak RM150. Pada usia 15 tahun, Pak Aziz pernah diseksa askar Jepun kerana dituduh mencuri. Malah, beliau pernah merengkuk dalam penjara selama 6 bulan bersama ayah seniwati Rosia Timah, Wak Jasni, kerana disyaki terbabit dalam kes rusuhan Natra, Berta Hertog, yang sangat popular ketika itu, di Singapura pada 1950. Aziz Sattar ialah Malaysia's most beloved comedian. Beliau mudah didekati oleh sesiapa saja, tak kira tua atau muda. Kalau nak tahu, Aziz Sattar mula menghiburkan orang ramai sejak beliau berusia 12 tahun lagi. Ketika berusia 13 tahun, beliau sudah mula membuat lawak secara spontan. Di samping itu, beliau juga sering menyanyi di majlis kenduri kahwin dan sebagainya. Seorang pengarah terkenal dari Singapura iaitu Aziz King Godobel sangat tertarik dengan kepribadian dan lawak jenaka yang dipersembahkan oleh Aziz Sattar. Selepas itu, beliau sering mempelawak Aziz Sattar untuk mengadakan persembahan bersama di majlis-majlis kerajaan di seluruh Singapura. 2 tahun kemudian, Aziz Sattar terpilih untuk membintangi filem Bujang Lapuk 1957, arahan P. Ramlee. Dalam filem inilah P. Ramlee membawa lawak jenaka Aziz Sattar dan S. Syamsuddin ke next level. In real life, Aziz Sattar pernah berkahwin dengan Dayang Sofia, gadis yang diselamatkannya dalam filem Bujang Lapuk. Mereka bernikah pada bulan November 1959, kira-kira 2 tahun selepas filem Bujang Lapuk ditayangkan. Komen Aziz Sattar ketika diambil berlakon dalam Bujang Lapuk, "Saya biasa melawak dengan P. Ramlee di mana-mana sahaja, tapi bila dia jadi pengarah, dia jarang ambil saya berlakon. Rupa-rupanya dia pilih seseorang pelakon bukan kerana kawan, tapi mengikut kesesuaian watak. Kalau peranan itu sesuai, musuh pun dia ambil berlakon," kata Aziz Sattar. Selain berlakon filem, Aziz Sattar sering diundang untuk membuat persembahan pentas di seluruh pelosok tanah air. Regunya di pentas ialah seniman Ibrahim Pendek. Beliau juga pernah menghidupkan semula trio Bujang Lapuk yang terkubur sejak 1961. Menerusi filem Bujang Lapuk Kembali pada tahun 1985 yang mana menampilkan S. Syamsuddin kembali, Nasir P. Ramlee, anak Ramlee, dan dirinya sendiri. Sepanjang penglibatan dalam dunia seni, Aziz Sattar telah mengarahkan banyak filem, termasuklah Si Badul 1978, Setinggan 1981, Penyamun Tarbus 1981, yang memenangi anugerah filem komedi terbaik semasa Festival Filem Malaysia kedua pada tahun 1981 dan Darah Satria 1983. Bagi Aziz Sattar, pelawak pentas tak perlu pakai macam badut untuk buat orang ketawa, pakai smart pun boleh. Yang penting adalah pengisian bahan lawak tersebut menjadi dan sesuai untuk tatapan para penonton. Pelawak bukan sekadar melihat rupa yang handsome,
Semua itu tak perlu katanya, yang penting konsisten. Aziz Sattar, Allahyarham, dilahirkan di Pakalongan, Surabaya pada tahun 1925. Beliau adalah berketurunan bawaan, orang kita sebut, Boyan. Berhijrah ke Singapura pada usia 3 tahun mengikut ibu bapanya. Bapanya ketika itu bekerja sebagai pemandu lori. Pada zaman sebelum perang terdapat ramai komuniti Jawa dan bauan berhijrah di Singapura. Pada tahun 1945, Aziz Sattar pernah bekerja di kem tentera Jepun. Beliau pernah dibelasah separuh mati oleh askar Jepun kerana mengambil ubat yang disimpan dalam gudang. Ketika zaman pendudukan Jepun, orang-orang tempatan terpaksa mencari makanan dan ubat-ubatan kerana askar Jepun menyorokkan keperluan penting ini, sedangkan rakyat menderita kebuluran dan diancam penyakit. Aziz Sattar pernah ditahan tanpa bicara selama 6 bulan oleh penjajah British setelah didakwa terlibat dalam rusuhan Natrah. Di penjara, Aziz Sattar ditempatkan bersama-sama dengan Wak Jasni, bapa kepada Rosia Timah, Cikgu Ros dalam filem Pendekar Bujang Lapok. Aziz Sattar telah mengenali Kemat Hassan, Sarif Dol, Samseng Kampung Dusun dan Irahim, terkenal dengan watak negatif. Sebelum bergelar anak wayang lagi, mereka menyertai studio MFP, Jalan Ampas atas pujukan Sarif Dol sebagai pengalih suara. Dengan gaji $70 sebulan, beliau mula menjadi pelakon secara tak sengaja kerana menggantikan pelakon tambahan yang tidak hadir syuting. Mula-mula Aziz Sattar memilih nama Aziz JR, kemudian menukarnya kepada Aziz Sattar ketika berlakon filem Hati Iblis 1953. Filem Melayu pada era 50-an memang popular di Indonesia atas faktor ramai pelakon ketika itu yang berasal dari Indonesia seperti Daeng Haris, Siti Tanjung Perak, dan Kasma Buti, serta ramai lagi. Bahasa pertuturan juga mudah difahami oleh penonton seberang kerana menggunakan bahasa filem atau dalam kata lain bahasa baku. Sekarang bahasa filem dah tak digunakan lagi, cuma bahasa lagu kekal menggunakan bahasa baku. Pelakon-pelakon di studio Jalan Ampas hidup bersama di Buntik Road seperti satu keluarga besar. Aziz Sattar menumpang serumah dengan Ar-Azmi yang terletak bersebelahan dengan rumah P. Ramlee jika berada di Kuala Lumpur untuk mengadakan persembahan pentas. Menurut Aziz Sattar, dalam memori ini, P. Ramlee dilanda zaman kejatuhan setelah berpindah ke Kuala Lumpur, Studio Merdeka, segala apa yang dibuatnya tidak menjadi. Aziz Sattar enggan mendabik dada, walaupun ramai beranggapan beliau adalah sahabat paling rapat P. Ramlee. Baginya sahabat baik P. Ramlee ketika hayatnya adalah Saleh Kamil, S. Sudarmaji dan Kasim Mazda. Selain bergelar pelakon, Aziz Sattar turut bergelar pengarah di bawah Sabah Film, Indra Film dan sebagai pengarah bebas. Bekas isteri Aziz Sattar, Dayang Sofia yang berasal dari Sarawak, mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Ketua Menteri Sarawak iaitu Tan Sri Adnan Satem, mengimbas kembali perkahwinan seniman Aziz Sattar dan seniwati Dayang Sofia. Majlis perkahwinan ini telah berlangsung pada hari Jumaat, 21 November 1958 di rumah ibu Dayang Sofia di Serangoon Garden Estate, Singapura. Berita perkahwinan mereka ini telah menggemparkan peminat filem Melayu ketika itu, di mana kedua-duanya merupakan bintang filem di studio Malay Film Production. Buat kali pertama mereka digandingkan di dalam filem Bujang Lapok pada November 1957 di bawah arahan P. Ramlee. Filem itu merupakan filem pertama Dayang Sofia muncul di layar perak. Semestinya cinta pandang pertama, mereka melangsungkan perkahwinan genap setahun perkenalan itu. Antara filem-filem lain yang turut menggandingkan mereka adalah Seniman Bujang Lapok 1961, di mana Dayang Sofia muncul sebagai bintang undangan di akhir cerita. Satu lagi filem ialah Piling Menantu 1965. Sebagai watak bernama Noni yang mencari jodoh. Dalam sebuah majalah hiburan, arwah ayah Dayang Sofia, Awang Ramli Amit Muhammad Deli, bersama Rosli Dobi, Morshidi Siddiq dan Bujang Suntung, adalah anggota Rukun 13 yang menyerang dan membunuh Gubernur Sarawak, Dun Chan Stewart, dan kesemua mereka dihukum bunuh oleh British. Pada ketika itu, lalu keluarga Dayang Sofia membawa diri ke Singapura selepas kejadian itu. Hasil perkongsian hidup selama 22 tahun ini, mereka dikurniakan 4 orang anak, Muhammad Zainuddin, Dahliah, Dalina, dan Sandakiah.
Aziz Sattar juga mempunyai 3 orang anak dari perkahwinan terdahulu, Siti Rumiah, Aitul Rozaiman, Ruzainah, Ruzaidah. Namun sayang, Dayang Sofia dan Aziz Sattar jodoh mereka tidak kekal setelah berpisah. Dayang Sofia kini menetap di Brunei lebih 30 tahun lalu. Aziz Sattar pernah 4 kali berkahwin, tetapi hanya 2 pernikahannya saja yang lebih diperkatakan, iaitu bersama Siti Rumiah Ahmad, isteri pertama, setelah bercerai, lalu berkahwin dengan seniwati Dayang Sofia. 2 isterinya yang terakhir jarang ditonjolkan hingga akhir hayatnya. Hasil perkongsian hidup, beliau dikurniakan 10 anak, 22 cucu dan 5 cicit. Aziz Sattar telah meninggal dunia pada 6 Mei 2014, kira-kira jam 2 pagi di Pusat Perubatan KPJ Kajang, akibat serangan jantung, pada usia 88 tahun. Jenazah beliau selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Tun Hussein On, Eras Perdana pada jam 2 petang hari yang sama. Dengan pemergian beliau, maka berakhirlah 3 seniman bujang lapuk, P. Ramlee, S. Syamsuddin dan Aziz Sattar. Beliau yang sentiasa diingati. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya, amin. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui saat kematian. Kerana kematian adalah sebuah kepastian.